dibawa Nabi Muhammad itu berjalan malam. Kenapa tak berjalan siang? Kenapa Isra' dan Mi'raj itu malam? Kenapa tak siang? Siang kan senang. Perjalanan Isra' Mi'raj ni perjalanan mengenal Tuhan. Kalau kau nak kenal Tuhan, ada masa dia. Bila? Di keheningan malam, tafakur di kesyahduan. Sebab tu malam sangat rapat dengan kita. Ada satu malam, kau hidupkan malam. Kau bangunkan malam. Kau hidupkan malam. Nama dia Qiyamul Lail. Malam. Dia jarang sebut Qiyamun Nahar, jarang. Allah Ta'ala menyebut tujuan Nabi Muhammad diperjalankan pada waktu malam itu yang dipanggil sebagai Isra' ialah untuk ditunjukkan kepadanya tentang tanda-tanda kebesaran Tuhan. Linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjuk kepada dia tanda-tanda kebesaran kami. Jadi Allah, dia bawa Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu. Kalau orang tanya kita apa tujuan dia, ditunjukkan kepada baginda tentang kekuasaan, kehebatan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Di zaman kita sekarang, bukan setakat sekarang, dulu lagi dah. Tapi sekarang ni bertambah-tambah. Sebab adanya teknologi, maka lagi senanglah sesuatu itu berkembang. Teknologi maklumat, teknologi berita akan diketahui dalam masa yang sekejap, disebarkan dalam masa yang pantas. Dulu lain, sekarang lain. Kalau dulu kita duduk belah cenderung balai, Teluk Intan apa semua ni, pukul 10 malam tutup dah kedai. Tak ada lah, gelap lah. Jalan pun sunyi lah. TV apa pun tak ada dulu-dulu ni. Elektrik pun tak ada. Tak ada buat kerja apa, buat anak dulu. Sekarang ni elektrik dah banyak, kedai pun dah ada lah. Ada kedai tom yam, ada kedai 24 jam. Jadi kedai duk cerah ni. Tambah sekarang pula kedai pula dalam rumah. Lagi orang tak buat apa. Kedai dalam rumah sekarang ni, nama dia Shopee. Tengah-tengah malam duk beli. Berbeza cepat. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, banyak orang dulu-dulu dia tulis untuk menyatakan pendapat dia. Sekarang bukan lagi dia menulis, dia menyebarkan pendapat-pendapat dia, kata-kata dia, ajaran-ajaran dia, ideologi dia. Maka sekarang dia boleh masuk dalam rumah kita. Dia boleh masuk dalam pemikiran kita, dia boleh masuk dalam handphone kita. Maka datanglah pelbagai ajaran yang bukan-bukan, termasuklah mereka mula menjadikan orang Islam keliru, tak yakin, tidak percaya dengan agama Islam itu sendiri. Daripada batang tubuh Nabi Muhammad tu, mereka mula meragukan. Supaya orang yang membaca fahaman mereka pun percaya dan ragu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku terhadap Nabi, apa yang diturunkan kepada baginda, mereka buatkan satu ajaran, fahaman, ideologi, ditulis, disebar supaya orang ramai membacanya. Orang yang membacanya pun mula meragui apa yang berlaku
terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, mereka masih lagi mengatakan mereka Islam. Mereka kata mereka Islam. Tapi mereka nak supaya kita ubah pemahaman Islam yang lebih kepada bukti-bukti saintifik. Islam yang sesuai dengan pemikiran. Islam yang sesuai dengan kehendak. Islam yang sesuai dengan keadaan terkini. Maka inilah yang sedang merebak dalam masyarakat kita sekarang. Kalau kita tak buat ceramah macam ini, tuan-tuan, golongan ini akan ambil tempat dalam masyarakat. Kalaulah ceramah maulud tak ada, ceramah Isra' Mi'raj tak ada, awal Muharram tak ada, nuzul Quran tak disambut, orang ni dia tak putus. Orang ni tak putus, golongan ni tak putus. Dia bawa sebaran dia. Dia bawa ajaran dia. Tetapi yang putus kita. Yang duk cerita benda yang betul, yang duk cerita benda yang benar ni, yang terputus kita. Maksud apa? Tak ada tauliah. Stop. Yang mereka ni bercakap tentang Islam, mengikut pahaman mereka, mereka tak perlukan tauliah. Mereka boleh tulis dalam Facebook, boleh tulis dalam YouTube, boleh tulis macam-macam. Dan tak ada siapa nak sekat mereka. Yang bercakap tentang kebenaran ni, okey Ustaz, Ustaz nak cerita apa? Saya nak cerita daripada dulu sampai sekarang, orang menjadikan Nabi Muhammad ini, menjadikan Islam ini, mereka menanamkan satu kepercayaan. Tak betul. Tapi mereka kata mereka Islam. Tapi mereka kata tak betul. Hak Nabi bawa ni tak betul. Gitu. Contoh dia Ustaz. Contoh dia. Rasul manusia yang terbaik Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad Nabi yang terbaik. Ya, betul. Tapi kenapa Nabi tinggalkan isteri dan anak-anaknya Khadijah dan anak-anaknya Nabi duduk dalam gua? Pak siapa Nabi tak bela anak? Kenapa Nabi tak duduk dengan isteri? Pak siapa yang nak kena duduk di gua? Tempat suami di sisi isteri, tempat bapa di sisi anak-anak. Itu baru nama bapa misali, suami misali. Adakah seorang suami bertanggungjawab meninggalkan anak dijaga oleh isteri, dia pula duduk dalam gua? Ini nampak. Kita pun duk fikir juga. Betul. Nampak. Betul nampak. Yang tu yang dia nak tu. Betul no. Dah kata suami duduk dengan isteri, apa dalam gua pula? Nabi Muhammad sifat dia apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah tu apa? Cerdik. Cerdik. Nabi Muhammad cerdik. Siddiq menyampaikan tabligh, Siddiq benar, tabligh menyampaikan amanah, amanah lah, jujur. Fatanah cerdik. Tapi dia kata, engkau kata Nabi Muhammad itu ialah fatanah. Ya. Cerdik. Ya. Kenapa Nabi Muhammad tak boleh membaca dan menulis? Dah kata cerdik, takkan tak boleh baca kot? Takkan tak boleh ingat ABC? Budak 3 tahun boleh hafal A, B. Takkan Nabi tak boleh baca alif bata? Kamu kata Nabi Muhammad itu fatanah, cerdik. Takkan Nabi Muhammad tak boleh menghafaz? Takkan Nabi Muhammad tak boleh membaca? Mai kita pula. Dia. Nampak? Yang ustaz yang nak ceramah yang betul tak ada. Ustaz yang nak ceramah yang betul tauliah tak ada. Kena halang pula. Ustaz ni ambil alih. Ustaz yang mendatangkan kekeliruan kepada kita. Nabi Muhammad sebelum naik ke langit Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad semayang tak? Semayang.
Habis itu Nabi Muhammad naik ke langit dapat perintah semayang. Semayang. Jadi yang Nabi sebelum naik ke langit, Nabi semayang tu secara apa? Sudah. Nabi naik ke langit dapat perintah solat. Imam Al-Qurtubi sebut, dia tengok malaikat tu berdiri duk semayang. Ada malaikat duk rukuk saja. Ada malaikat duk sujud saja. Nabi tengok aja. Nabi ni Allah kata kamu suka tengok malaikat semayang? Ya. Kalau gitu dihimpunkan semua pergerakan semayang daripada para malaikat dalam satu rakaat, berdiri tegak, rukuk, berdiri sujud, bangun balik, dihimpunkan. Maka jadilah ibadat solat. Mereka tanya pula, sebelum Nabi naik ke langit, Nabi solat tak? Ya. Jalur Nabi solat tu pakai solat mana? Solat Isra Mi'raj ke solat sebelum Isra Mi'raj? Jadi Nabi sebelum naik ke langit, Nabi Muhammad semayang macam mana? Mai kita pula. Dia no. Sudah. Nak harapkan ustaz hak cerita tu pula, ustaz tu tak ada tauliah pula, tak boleh ceramah. Ada tauliah pun tak boleh ceramah, apa jadi tuan-tuan? Yang hak tak ada tauliah, hak memesongkan kita ni, lagi berani mereka buat. Mereka ada laman web yang banyak, mereka ada laman FB yang banyak, mereka masuk fahaman itu. Menjadikan akhirnya anak-anak kita, orang-orang muda kita yang tak pernah dengar, tak pernah buka kitab Isra dan Mi'raj, meragui Isra dan Mi'raj. Zaman kita dulu, tahun 70-an dulu, Isra dan Mi'raj ni bukan satu malam ceramah dia, seminggu. Saya baca kitab Isra dan Mi'raj seminggu baru habis. Daripada malam dia nak naik apa jadi tu, huraian dia seminggu kat semui. Kita di sejam, kau 9 suku tak habis. Isyak 9 suku berhentilah. Suruh berhentilah. Tu macam mana nak faham Isra dan Mi'raj ni tuan-tuan? Dia hurai tu, subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Kita buka kitab Isra dan Mi'raj tu, dia hurai subhanallah. Subhana tu apa? Maha suci Allah yang memperjalankan. Subhana tu apa? Maha suci Allah tu apa? Dia terang hak tu saja tuan-tuan. Oi, daripada maghrib sampai pukul 12. Akhirnya mereka akan melihat, mereka akan mengakui, mereka akan belajar. Maha suci Tuhan, maha kaya Tuhan, maha hebatnya Tuhan. Sebelum hang bercakap Nabi Muhammad dibawa naik ke langit, berapa ramai yang kata Nabi Muhammad naik ke langit tu baju angkasawan tak ada kan? Dia menapah lagu mana? Kita naik atas gunung Everest pun tak cukup nafas, duk ha. Kita ni kalau tak cukup nafas naik gunung Everest tu, tak ada dah. Oksigen makin nipis. Hang bayangkan Nabi Muhammad naik ke langit, takkan tak ada baju angkasawan. Tengok no, nampak tak? Yang ni yang mereka nak meragu-ragukan dalam hati tu. Was-was min syarril waswas ni dia tak? Bang, itulah nama dia, kekuasaan Tuhan. Subhana, maha suci Tuhan. Abang, nama apa? Roslan. Umur? 68. Oh. Abang dari mana? Dari Cenderung Balai. Tahu lah, asal mana? Asal. Ustaz pekak lah. Cenderung Balai. Itu asal di dunia. Abang asal dari mana? Dulu abang ada? Tak ada kan? Abang lahir tahun bila? Tahun 50. Tahun 40 ada? Tak ada. Masa tu abang di mana? Tak tahu. Abang dah ada dah. Duduk di alam roh. Abang pernah tengok ada abang dalam roh? Tak pernah. Allah Ta'ala kata manusia ni daripada Adam, tanah. Kemudian manusia ni dia jadi daripada min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Manusia ni jadi daripada air yang terpancar. Daripada air benih yang terpancar, maka manusia jadi daripada air.
Daripada air bang, nama dia air mani bang. Daripada air mani jadi abang. Di mana saintifik abang? Daripada setitis air jadi kepala, jadi otak, jadi mata, jadi rambut, jadi daging, jadi darah. Suara tak sama, DNA tak sama, cap jari tak sama, rambut tak sama, air liur pun tak sama. Berbilion-bilion manusia Allah jadikan daripada air. Air saja boleh bercakap, air saja boleh berjalan, air saja boleh tidur, air saja boleh berlari, boleh ketawa. Daripada air. Mana hebat? Abang tak rasa hebat macam mana Allah jadikan abang daripada air. Abang tak rasa pelik macam mana Allah boleh jadikan abang daripada air. Abang pelik Allah bawa Nabi Muhammad naik ke langit. Subhanallah. Nampak? Abang pelik Allah bawa Nabi naik ke langit melalui Jibril dengan burak dia daripada Masjidil Haram ke Al-Aqsa. Naik tangga pergi ke langit. Abang heran. Kenapa abang tak heran? Allah jadikan abang daripada tak ada, daripada mati jadi hidup, jadi pula daripada air mani. Daripada air mani itu boleh ada suara, daripada air mani itu boleh ada buah pinggang, ada jantung, ada halkum, ada perut, ada usus. Kenapa abang tak heran? Abang duk tak percaya dengan Isra' dan Mi'raj, tapi abang tak heran pun kejadian yang abang Allah Ta'ala jadikan pada abang. Daripada air boleh cakap. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita belajar Isra' dan Mi'raj, subhana cukup. Subhanallazi. Maka ulama-ulama dia nak bagi kita ni faham subhanallazi, maha suci Allah yang maha berkuasa tadi. Sebab tu ulama-ulama dia susun satu pelajaran. Pelajaran tu nama dia sifat 20. Daripada sifat 20 itulah kita belajar mengenal Tuhan. Bukan mencari Tuhan. Banyak orang hari ni hang nak mana? Saya mencari Tuhan. Cari ni benda tak jumpa. Cari ni benda hilang. Cari ni benda tak ada. Hang kena belajar cara mengenal Tuhan. Berapa banyak orang hari ni menggunakan perkataan, saya nak mencari Tuhan, Ustaz. Nak cari apa? Tuhan tu ada ya. Hang kenal Tuhan tu. Tuhan tu ada di sekeliling hang. Maka nak mengenal Tuhan tadi macam mana? Sifat 20. Sebab apa? Sebab di luar sana macam-macam orang mengata Allah tak ada. Allah tak ada. Nama dia ateis. Maka kalau nak menjawab pahaman Allah tidak ada, engkau belajarlah sifat 20. Wujud Allah itu peada. Sebab tu ulama-ulama dia buat. Allah Ta'ala bawa Nabi Muhammad naik ke langit. Itu nama dia Qudrah, Iradah, Qadir. Yang berkuasa. Kau belajar sifat 20. Mari zaman sekarang, dah lah nak ceramah jadi susah. Ceramah hak betul pun susah. Mari pula ajaran sesat pula senang cakap. Yang setengah ustaz pula duk ceramah, jangan belajar sifat 20. Tu je mana? Macam mana tuan-tuan? Sifat 20 ni lebih kotor daripada air limbah, ayat cak. Sampai tahap macam tu dia hina sifat 20. Tuan-tuan cuba bayangkan apa jadi sekarang. Yang nak ceramah kena sekat. Yang tak disekat ialah pahaman sesat dalam media yang begini banyak. Bila yang nak ceramah ni pula, ada pula penceramah lain pula, jangan belajar benda ni, dia ni bawa hadis dhaif. Dia ni sifat 20 ni tak betul, ini yang Yunani punya sifat 20. Habis tu hang nak hujah dengan siapa? Dengan apa? Kalau mari ajaran sesat yang saya sebutkan tadi, nama dia liberal, nama dia plural, yang membawakan kepeningan dalam kepala, yang membawakan kita was-was dalam kepala. Kamu nak hujah dengan apa? Kalau sifat 20 tak diajar, tak usah macam ni. Adakah Allah hanya ada 20 sifat? Allah yang maha hebat tu takkan ada 20 sifat.
Ustaz pun banyak sifat. Takkan Allah 20 sifat? Tak. Kamu duk kata sifat 20 ni tak boleh belajar. Kamu dah belajar ke belum sifat 20? Tak. Kalau tak, mari belajar. Awal-awal pelajaran sifat 20 apa dia? Adapun sifat kesempurnaan kepada Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyak dia. Awal-awal kitab tu dia kata apa? Adapun sifat kamalat bagi Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya. Tetapi yang wajib diingati oleh setiap yang mukallaf ialah 20 sifat. Daripada mana 20 sifat yang dipetik dalam Quran? Nabi-Nabi ni ada 124,000 orang. Yang wajib kamu ingat 25 orang. Malaikat ni tak tahulah banyak lagu mana lah. Yang kamu kena ingat 10. Pasal apa tak tikai pula? Ustaz, hafailah 124,000. Kepala otak hang nak hafal 124,000. Hak 25 ni pun tak ingat. Nasib baiklah Adam, Idris, Noh. Nasib baik dia pun buat lagu. Kalau tak ada lagu, Tobat Lahum tak hafal. Sifat bagi Allah tu terlalu banyak. 20 hang ingat. Cukup. Yang lain tu kita serah pada Allah. Aku hadut hafal dalam Quran 20 aku duk cari. Ya hak 20 ni lah dia menjawab persoalan yang saya sebutkan tadi. Persoalan apa? Takkan Nabi Muhammad naik ke langit tak pakai oksigen? Maka kita pun belajar Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Takkan nak bawa kekasih dia, Muhammad pakai oksigen, baju angkasawan, naik roket nah. Leceh lah tuan-tuan. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Kalau Tuhan sama dengan kita, laisa kamislihi syai'. Dia tak sama. Dapatlah jawapan. Sifat 20 tu menjawab persoalan yang akan timbul sepanjang zaman. Etis. Dia jawab. Plural. Liberal. Dia akan menjawab tuan-tuan. Sebab tu kita tak gaduh dah. Bila sifat 20 ni diajar pada generasi kita, lantaklah dia pergi mana pun. Dia akan kuat akidah dia. Sekarang dah ada persatuan etis. Tak percaya pada Tuhan. Saya rasa bulan 6 ke bulan 7 tahun lepas dia pun main jumpa saya. Melayu kita. Dia kata, Ustaz, kami tak percaya pada Tuhan. Bukan salah kami. Itu salah siapa? Salah Tuhan. Pasal apa pula? Pasal dia tak pernah tunjukkan pun dia di mana. Dia tak pernah. Cuba tunjuk sekali dia duduk atas nara condong. Kat Teluk Intan. Kami percaya. Daripada kami mula beranak sampai sekarang, Tuhan tak pernah ada. Kami tanya mana Tuhan? Sampai sekarang tak nampak. Jadi kami beranggapan bahawa Tuhan tak ada. Kalau ada mesti nampak. Ni nama dia etis. Tuan-tuan nak jawab apa kat puak-puak bengong? Tuan-tuan tak boleh cakap bodoh ya. Tak boleh cakap macam tu, dia bodoh kita balik. Kita kena cakap dengan hujah pada dia. Kalau gitu mai kita belajar sifat 20. Nombor 1, Allah itu ada. Nama dia wujud. Belajar balik huraian. Saya datang dari jauh. Saya tengok ceramah ustaz dalam handphone saya. Jadi saya terbang 8 jam saya terbang Ustaz. Saya sampai di sekolah Ustaz depan mata saya. So, maknanya Ustaz ada. Saya tengok Ustaz, saya cari Ustaz, saya nampak depan mata saya, Ustaz ada depan mata saya. Maknanya Ustaz ada. Okey. Ustaz kata Allah ada. Kalau ada, mesti nampak. Saya tengok Ustaz daripada jauh, saya datang ke Ipoh, saya nampak Ustaz ada. Saya cari Allah sampai sekarang tak ada.
Kalau betul dia ada, mesti saya nampak. Saya kata kat dia, daripada Kuala Lumpur datang ke Ipoh naik apa? Naik teksi. Teksi airport. Jauh no. Jauh. Dah minum? Belum. Makan? Belum. Dahaga? Dahaga juga. Saya pun ambil air mineral bagi kat dia. Minum. Dia tak tuang dalam gelas lah. Dia main langgah. Ngong. Terima kasih Ustaz. Tadi akak kata akak dahaga. Ya. Boleh tunjuk kat saya dahaga tu macam mana? Mana nampak? Baru Ustaz kak cakap. Setiap benda yang ada mesti nampak. Dahaga ada? Ada. Mesti nampak. Tunjuk kat saya. Mana boleh tunjuk Ustaz ni bodoh ke apa? Kalau gitu akak lah bodoh. Akak nak tengok Allah. Kalau akak percaya dahaga tu ada, tapi kak tak boleh tunjuk dekat saya, macam tu lah akak nak tunjuk Allah. Allah tu ada, kak nak suruh saya tunjuk. Jangan cakap macam itu akak. Bukan semua benda yang ada nampak. Berapa banyak benda yang ada tapi tak nampak. Tapi kita percaya ada. Allah tu ada. Dialah kenapa Allah tak nampak? Sebab kalau akak nampak Allah, tu Allah. Adik tu Allah terbang tu dia. Ya Allah, adik, ya Allah. Tu bukan Allah kak oi. Tu kapal terbang. Tak mau helikopter. Tak mau UFO kak oi. Allah bukan macam tu. Loh, duk sila ya Allah Tuhan. Kalau duk sila tu saya bukan Allah. Sebab Allah katalah dia tak sama dengan kita. Kalau Allah, kak tengok Allah duk sila di situ, naik. Okey. Mari pula golongan liberal. Ustaz, Nabi Muhammad Mi'raj ke langit kan? Ya. Tadi Ustaz kata Allah tak bertempat. Ustaz kata Allah tak boleh duduk tempat tu, Allah tak boleh duduk sila situ, Allah tak boleh duduk cokong situ kan? Ya. Nabi Muhammad naik ke langit, dapat perintah Allah sembahyang di langit kan? Jadi Allah ni duduk di langit ke duduk di mana? Sudah tuan-tuan. Maknanya Allah ni bertempat, dia duduk di langit. Allah duduk di langit. Summastawa 'alal arsh. Mai kita pula dia no. Sudah tuan. Tadi kita belajar Allah tidak bertempat. Tadi kita belajar Allah tak duduk cokong di langit. Duk tengok kita di masjid-masjid ni. Siapa datang? Haji Usuk datang. Haji Lolah datang. Haji Mat datang. Kak Pi'ah pun datang. Allah bukan tu duk tengok. Dia duk bayang macam tu. Tak. Dia bukan macam kita ni. Saya ni duk atas kursi duk cokong ni. Allah bukan duk cokong macam ni. Habis tu tadi Ustaz kata Nabi Muhammad naik ke langit. Kalau naik ke langit maknanya Allah ada di langit. Tak, Allah bukan duduk di langit. Habis tu Nabi Muhammad itu berada pada Sidratul Muntaha, tempat yang paling mulia untuk menghadap Allah. Bukan Allah duduk di situ. Nabi yang duduk di situ. Nabi yang duduk di situ. Pertemuan itu di situ. Nabi yang duduk di situ. Bukannya mana Allah di situ. Hai Muhammad, masuk. Dia bukan macam kita. Masuk nak jumpa dia. Pertemuan di situ. Bukan maknanya Allah duduk di situ. Kalau Allah duduk di situ, kecil betul lah Tuhan. Tuan-tuan ni kita belajar Allah Maha Besar. Sebab itu pelajaran ini, bila sifat 20 ni, kita belajar betul-betul, kita akan faham tentang Isra' dan Mi'raj. Bila kita dah tak mau belajar lagi pelajaran sifat 20, maka bila datang Isra' dan Mi'raj, mula dia meragukan. Meragukan apa Ustaz? Dia meragukan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang Allah, tentang hukum dan sebagainya. Lama-lama kita kata ini dongeng. Isra' dan Mi'raj dongeng. Ini dia penyakit dia. Contohnya apa? Manusia yang paling taat dalam dunia ni siapa? Rasulullah. Manusia yang paling taat siapa dia? Nabi Muhammad. Manusia yang paling taat siapa dia? Rasulullah. 3 kali saya tanya. Semua jawapan Rasulullah. Muhammad,
Bagi tahu kepada umatmu, solat 50 waktu. Baik. Turun ke langit bawah, jumpa Nabi Musa. Muhammad, apa perintah dapat? Perintahnya, aku diperintahkan untuk umatku untuk umatku sembahyang 50 rakaat. 50 waktu, 50 waktu sehari semalam. Nabi Musa kata, Mat, umat aku gagah-gagah 50 waktu tak boleh buat. Tambah umat engkau lagi kecil. Mintalah kurang. Nabi pun naik di atas, Nabi minta kurang, tinggal 45. Tadi tu imam sebut, siapakah manusia paling taat? Rasulullah. Kalau Nabi paling taat, kenapa dia minta kurang? Tuan-tuan pun nyimbang. Dia dah 50 terima, apa minta kurang pula apa? Bukan setakat sekali minta kurang Kak Som, sampai tinggal 5. Ada pula yang kata kalau dia naik lagi sekali, cantik terus kita tak sembahyang. Masya Allah, subhanallah. Tadi ustaz kata Nabi Muhammad itu paling taat pada Allah, tak pernah bantah. Kenapa minta kurang? Ni nama dia golongan apa ni? Nama dia golongan liberal. Dia menjadikan kita pening. Dia menjadikan kita tak percaya. Tak betul ni dah. Yang betulnya hak ni, hak liberal ni. Dia mari pula satu ajaran lagi. Allah Maha mengetahui tak? Maha mengetahui. Allah Maha alim, Maha tahu. Allah tahu tak umat Nabi Muhammad ni lemah, tak boleh buat 50 waktu? Ya. Habis tu kenapa bagi? Kenapa Allah bagi 50? Dah tahu dah bahawa Allah umat Nabi Muhammad ni lemah. Kenapa Allah perintahkan 50? Mai kat kita pula. Allah ni tahu ke dah? Sudah tuan-tuan. Lama-lama dia tak percaya dengan Tuhan. Tuhan pun boleh silap daripada 50 jadi 5. Apa punya Tuhan ni? Kalau Tuhan pun silap, takkan aku silap? Tak boleh. Inilah dia nama dia ajaran sesat. Nama dia apa? Liberal. Golongan ni Kak Som. Kak Som ramai di luar tu. Kak Som, Kak Nak, Kak Leha semua ada. Alhamdulillah. Golongan ini 24 jam buat kerja. Nak menyesatkan kita. Kalaulah kita tak buat ceramah macam ni, kalaupun kita tak lawan pahaman mereka tuan-tuan, habis anak-anak bangsa kita. Sebab tu tahniah lah pada masjid ni, tak sampai lagi 27 Rajab tuan-tuan buat dah Isra Mi'raj. Buat dah. Sebarkan. Habis tu ustaz jawab lah. Jawab apa? Tak ustaz cakap tadi tu? Jawab lah ustaz cakap tadi. Baru kami faham. Baik. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang pertama. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sambung. Wal Qur'anil Hakim. Sambung. Innaka laminal mursalin. Lagi. Ala siratim mustaqim. Jadi tuan-tuan, kalau boleh Ramadan yang akan datang ni, kita ada imam muda, kita ada tok guru kita. Jadi kalau boleh Ramadan yang akan datang ni, insya-Allah kita buat tadabbur Al-Quran. Setiap pagi lepas sembahyang subuh, mentadabbur Al-Quran. Tak payah tafsir, tadabbur ya. Yasin. Yasin tu apa? Hari ni kita baca sikit je makna Yasin. 10 minit tadabbur. Allah kata wal Qur'anil Hakim,
Demi Al-Quran yang bijaksana. Al-Quran ni hakim, bijak. Bijak ni maknanya boleh settle masalah. Tu nama dia hakim. Bijak ni dia boleh bawa kepada benda yang betul. Tu nama dia hakim. Hakim ni dia boleh memutuskan jawapan yang betul, persoalan yang betul. Tu nama dia hakim. Sebab tu tuan-tuan, Allah tak gunakan perkataan alim. Allah gunakan perkataan hakim. Wal Qur'anil hakim. Demi Al-Quran yang bijaksana. Kalau alim lain, makna dia lain. Hakim lain. Hakim ni, kalau kita faham tu betul, dia boleh settle masalah. Tu nama dia hikmah. Hakim. Ada benda lain di sebalik dia. Nama dia hikmah. Ada kebijaksanaan yang tersembunyi. Tu nama dia hikmah. Nama dia hakim. Datang orang kita pula, bila sebut hikmah, kita kata lemah lembut. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia dengan lemah lembut. Bayangkan malam ni saya lemah lembut. Isra' adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Tuan-tuan yang saya muliakan, agak-agak yang tidur pun orang. Hak balik pun ramai yang tak. Kak Leha tu lelak pukul 12 tinggal dia seorang tak balik lagi. Hikmah ni maknanya tengok keadaan. Hikmah ni tengok keadaan. Hikmah ni bijak. Dalam bahasa kita nama dia smart. Orang putih panggil apa? Smart. Kita panggil bijak. Sekarang ni nama apa? Smart. Smartphone. Dia bukan handphone. Dia smartphone. Telefon pintar. Lampu ada tak sekarang? Smart lamp. Dia tak menyala. Tunggu blackout baru dia menyala. Smartwatch. Ni. Dulu kita duk tengok smartwatch ni James Bond. Sekarang kita pakai dah. Smart car. Kereta bijak. Dia boleh kita start daripada sini, start enjin. Tekan ya. Start enjin, aircon buka. Tak payah pergi pulas, tak payah pergi tekan dah. Dari sini je. Enjin start, aircon hidup, jalan. Kita keluar-keluar, dia jalan sungguh. Tak ada lah berjalan. Tu nama dia smart car. Kak Leha, kalau Kak Leha tak boleh parking reverse, Kak Leha tekan saja. Parking, auto assist. Dia akan tekan, dia akan parking sendiri. Kak Leha duduk, dia menong Kak Leha. Masya Allah. Itulah nama dia smart. Tapi sayang, orang Melayu faham. Apa ni? Oh. Tapi orang Melayu faham, smart tu apa? Smart tu segak. Nombor smartnya hang ni. Setiap usaha ke penolong setiap usaha? Siapa? PA. Nampak. Kita kalau tengok pakai baju Melayu samping lagu tu apa? Amboi smartnya hang. Smart tu bijak. Ni handsome. Dia bukan smart, dia handsome. Al-Quran tu smart. Jadi tu nama dia tadabbur. Tuan-tuan. Ni nama dia smartphone. Ni nama dia smartphone. Telefon pintar. Jadi tuan-tuan, telefon pintar ni canggih ni. Ada 5 kamera. Lagi, kalau hilang mendapat dikesan. Kalau hilang handphone ni, tak usahlah. Kita dapat tahu. Buat letih curi je. Buka pun tak boleh, pak pun tak boleh. Buat letih curi je. Okey? Boleh tengok TV, boleh tengok wayang, semua dalam ni. Ni nama dia smartphone. Yang mana duk pakai cokia tu, besok pergi pekan Teluk Intan, beli sebiji. Pergi tanya Cina jual smartphone. Okey. Ini apa menatang? Ini bukan menatang, ini smartphone . Aku tahulah bukan binatang. Ini nama dia apa? Oh, ini iPhone . iPhone 15 . Canggih ke? Wah, ini banyak canggih . Ini si kalang kamera sudah ada 5 . Dia punya gambar lebih sharp . Oh.
Sekarang ini iPhone banyak canggih ya. Sekarang kalau you pergi mana-mana, you mau buat video call lagi senang You tak payah nak tekan itu Android semua video lagi clear. Sekarang duk sekarang ambil satu. Kita orang dapat awak balik ke rumah, duk atas kerusi, duk buka, duk tengok. Isteri pun datang. Binatang apa tu abang? Ini bukan binatang ini smartphone Dia ulang balik apa Cina tu kata tak. Canggih ke abang telefon abang? Ini si kalang Dia ulang balik tak. Ui, isteri dia kata canggih. Pasal canggih lah abang beli. Lepas dia terang minum kopi ala Kazim. Dia pun buh dalam kotak. Dalam kotak tu dia buh lah atas dalam almari. SIM card pun tak ada. Pakai pun tak ada. Guna pun tak ada. Nampak cerdik tak smartphone tu? Pasal apa tak cerdik? Pasal tak guna. Al-Quran tu cerdik. Al-Quran tu bijak. Kalau tak pakai, nampak tak bijak dia? Tak nampak bijak. Sebab tu dia kena pakai. Sebab tu Allah kata demi Al-Quran yang bijak, hang pakailah. Ini nak pakai ini bulan Ramadan, tadarus. Tu tadarus Pak Long. Pakailah undang-undang dia, hukum dia, kaedah dia, ilmu dia. Dia boleh settle masalah kamu. Allah bersumpah dengan Al-Quran bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Bila Nabi Muhammad Allah sumpah demi Al-Quran, Muhammad engkau adalah Nabi, maka kita pun faham bila sebut Nabi, dia tak boleh sama dengan kita. Daripada orang, dia sama. Kejadian sama, tapi kemuliaan tak sama. Yang ni yang kita kena belajar sifat Nabi. Tu yang datang tauhid. Nabi Muhammad itu kalau duduk di tengah panas, dia bukan ada bayang macam kita. Dia bukan ada bayang macam kita. Supaya orang tak pijak bayang Nabi Muhammad. Mulianya Rasulullah. Kita ni bila tak ada bayang, hantu. Duk tengok sebelah kangkang, mak tak ada bayang, mak tak pijak tanah, mak hantu. Tuan-tuan pergi berak balik longkang ke apa ke, sebulan taik duk ada. Nabi Muhammad tak ada bekas tinja, dia tak ada. Tak ada benda yang mengaibkan Rasulullah. Ni abang ni, tengah-tengah panas duk buat bendang tu, mai sembahyang Zuhur, berpeluh-peluh ni. Allahu Akbar. Dia angkat takbir tu, kita sebelah dia, Allah. Tangkap kepala punya busuk peluh dia. Nabi Muhammad peluh tak? Peluh, tapi wanginya lebih wangi pada kasturi. Sampai sahabat Nabi ambil peluh Nabi buh dalam botol. Wangi lebih pada kasturi. Mulianya Nabi Muhammad sampai tahap macam itu. Tiba-tiba nak naik ke langit kena pakai angkasawat. Astaghfirullahalazim. Hang ni parah ni parah ni. Ni masalah ni. Suruh belajar sifat 20 tak mau. Belajar sifat Rasul apa dia? Memang dia sama dengan kita. Sakit macam kita, demam macam kita, mati macam kita. Tapi kemuliaan tak ada. Tak sama. Penyakit orang sekarang, dia menyamakan Nabi dengan kita. Allah atur pada Nabi itu. Apa yang Allah atur? Pak dia mati waktu dia sedang dimengandungkan. Ayah dia meninggal. Duduk dalam perut ibu, ayah tak ada. Supaya orang tak kata yang Nabi bawa ajaran Islam ni, ayah dia ajak. Nampak tak Allah atur pada Nabi? Nabi Muhammad ni dia ambil pelajaran ni pada siapa? Ayah dia tok guru tu. Nampak? Kalau ayah Nabi hidup, tapi Allah matikan bapa dia supaya dia mengaji dengan siapa?
Pak dia mana sempat dia jumpa. Tuan-tuan hari ni, anak tu guru silat. Oi, dia jangan main tu. Dia silat, dia lompat daripada sini sampai terus intan tu. Oi, hebat tu. Dia ambil pada ayah dia. Nampak? Kita punya punya panjang. Tapi Nabi Muhammad ambil pada siapa? Pelajaran Quran, ayat Al-Quran. Ayah dia mati waktu dia dalam perut. Mak dia mati umur dia berapa tahun? Tak sempat ambil pada mak budak 2 tahun boleh ambil apa? Duk dengan tok pun mati pula. Tang mana nak ambil pada tok dia Abdul Muttalib? Tang situ kita mula berfikir, kenapa yang Nabi Muhammad jadi anak yatim? Kenapa Nabi Muhammad ni duk sana, duk sini, duk sini, duk sini? Supaya apa? Supaya tak ada siapa yang kata yang mengajarnya Abdul Muttalib, yang mengajarnya Halimatus Sa'diyah dan sebagainya. Allah atur benda itu. Tadi saya sebut pada tuan-tuan, ajaran liberal dia kata apa? Nabi Muhammad tu pandai, betul? Nabi Muhammad bijak, betul? Tapi kenapa Nabi Muhammad tak boleh membaca dan menulis? Nampak? Kita jawab satu-satu malam ni, tuan-tuan. Ustaz yang tadi Ustaz sebut etis, yang jumpa Ustaz, ya, yang etis, tak percaya Tuhan. Dia tak percaya Tuhan. Dia kata, selepas saya tanya dia dahaga tu, okey, saya boleh terima. Soalan kedua, ya, saya kena rogol. Ustaz tahu tak saya kena rogol? Mana saya tahu, saya berjumpa hari ni. Saya kena rogol, Ustaz. Ustaz tahu tak umur saya berapa tahun kena rogol? 9. Ustaz tahu tak siapa rogol? Abang kandung saya. Berapa lama dia rogol saya, Ustaz tahu? 9 tahun sampai 15 tahun. 6 tahun. Soalan saya, Ustaz kata Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kalau Allah Maha Pengasih dan Penyayang, kenapa Allah biarkan saya dirogol? Kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan nak jawab apa? Saya pergi ke smackdown hang ikut. Mana boleh jawab macam tu? Sebab tu tuan-tuan, bila kita belajar sifat 20, kita akan dapat menjawab persoalan dia. Okey. Dia sebut pada kita, Nabi Muhammad tu buta huruf. Apa cerita ni, Ustaz? Yang ni datang jumpa saya satu perempuan. Dia kata dia ada ijazah dan sekarang dia buat master. Dia kata, Ustaz, sekarang saya buat master, tak lama lagi saya akan dapat master. Soalan saya, Nabi Muhammad belajar di mana? Universiti mana dan apa kelulusan dia? Yang tanya ni tuan-tuan bukan orang putih, yang tanya ni orang Melayu kita. Dia kata, mana? Saya tak boleh terima, Ustaz. Saya bernabikan orang yang tak boleh membaca dan menulis. Astaghfirullahalazim. Jahatnya tuan-tuan pahaman ni. Dia masuk pada anak-anak kita. Dia rasa bila dia ada ijazah, dia ada master, dia ada PhD, dia rasa dia pandai. Nabi Muhammad itu tidak boleh menulis dan membaca. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 48. Ayat 48. Allah bagi tahu Nabi Muhammad tu tak boleh menulis, tak boleh membaca, dan memang tak ada siapa pun yang pergi ajar kepada Nabi sebelum daripada itu. Maknanya dia tak ada sekolah, dia tak ada cikgu. Kalaulah Nabi Muhammad itu ada cikgu, ada ustaz, ada pensyarah, dia berdiri di hadapan orang ramai, "Hai orang Mekah, marilah ikut aku, ajaran aku sekian-sekian." Tengok-tengok tok guru dia ada di bawah. Ustaz dia duduk nyimbang. Dia mengaji dengan aku dulu tu. Dia mengaji dengan aku dulu tu. Aku duk ajak dia tu. Akhirnya orang kata Nabi Muhammad ni ambil pada tok guru dia. Kalaulah Nabi tu boleh membaca dan menulis, nanti orang akan kata, dia ada baca kitab mana-mana tu yang dia baca kitab pula. Dia pun heran, Nabi Muhammad tak boleh membaca, Nabi Muhammad tak boleh menulis. Macam mana dia boleh turunkan Al-Quran, bacakan Al-Quran yang begini sedap?
Bukan dia yang buat, mesti ada yang hebat yang membuatnya. Jadi bukan saja-saja Nabi Muhammad itu tak membaca dan menulis. Memang Allah jadikan dia tak membaca dan menulis. Sebab apa? Sebab nak menafikan bahawa ada orang yang mengajar Nabi Muhammad. Ada cikgu yang mengajar Nabi Muhammad. Ada kitab yang Nabi Muhammad baca yang boleh bawa ajaran Islam. Tak. Ianya datang daripada Allah. Allamahu syadidul quwa. Yang mengajarnya adalah yang maha kuat. Yang mengajar Nabi Muhammad wahyu daripada Allah. Perutusannya disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi bila kita lihat tentang gerakan-gerakan yang tidak mempercayai Nabi Muhammad. Mereka memperlekehkan Nabi Muhammad. Mereka memperlekehkan apa benda pun tentang Islam. Dia pelekeh habis. Semua benda dia pelekeh, tuan-tuan. Sampai kita ni jadi, depa ni Islam ke tidak? Isra' Mi'raj ni kalau tuan-tuan belajar betul-betul, dia orang kutuk, dia kata Nabi Muhammad mimpi. Sampai dia kata Nabi Musa belah laut, Firaun nampak. Nabi Ibrahim dibakar tak hangus, Namrud nampak. Nabi Muhammad naik ke langit, siapa nampak? Kalau Nabi Muhammad bohong, macam mana? Sudah tuan-tuan. Cuba tengok mukjizat Nabi Musa. Dia belah laut, beratus ribu nampak. Laut terbelah. Nabi Ibrahim tak terbakar, beribu orang nampak. Nabi Muhammad kata dia naik ke langit. Siapa nampak? Kalau dia bohong kita macam mana? Tu dia tuan-tuan. Apa nak jadi ni zaman sekarang? Sebab tu bila saya duduk berjalan merata, bila saya duduk ceramah merata, tuan-tuan, golongan ni dia tak jumpa tuan-tuan. Dia jumpa orang macam saya, dia ajak berdebat. Dia ajak berhujah. Dia kata Nabi Muhammad tak pergi naik ke langit. Dia kata cerita hak minta kurang tu tak ada, Ustaz. Nabi Muhammad orang yang paling taat, takkan dia nak minta kurang. Tapi dia lupa. Memang Nabi Muhammad orang yang taat, tapi hanya jangan lupa, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan Nabi Muhammad itu melainkan bawa rahmat pada sekalian alam. Kerana Nabi Muhammad itu rahmah. Dia kasih pada kita. Dia kesian pada kita. Dia minta kurang tu bukan untuk dia, untuk kita. Itulah nama dia rahmat. Allah bagi rahmat tu pada Nabi Muhammad. Memang Allah Ta'ala kata Nabi Muhammad tu taat. Nabi yang paling taat, penghulu segala Nabi. Tapi pasal apa? Pasal sayang pada kita. Di hari kiamat ada dua golongan. Satu masuk syurga belah kanan, satu masuk neraka. Allah kata neraka. Syurga. Tuan-tuan baca ada hadis Nabi duduk dalam syurga tu, Nabi duduk dengar. Hak dalam neraka duduk menjerit. Apa Nabi buat? Baru Nabi tahu ada umat dia yang disiksa dalam neraka. Apa Nabi buat? Nabi minta pada Allah, ya Allah, keluarkanlah mereka daripada neraka, ya Allah. Nabi minta supaya yang duduk dalam neraka tu dimasukkan ke dalam syurga. Adakah Nabi Muhammad bantah Allah? Oh, yang tu hang percaya. Oh, Nabi Muhammad ada syafaatul kubra, mengeluarkan orang daripada neraka masuk syurga. Oh, yang tu hang percaya. Hak minta kurang hang tak percaya. Yang minta kurang daripada 50 jadi 5 hang tak percaya. Rahmat Nabi pada kita daripada 50 tinggal 5. Rahmat Nabi pada kita duduk dalam neraka mai keluar masuk syurga.
Allah bagi apa benda buat Nabi minta. Kita tak baca ke hadis di hari kiamat, terlalu lama sangat duduk di hari kiamat di padang mahsyar, jumpa Nabi Adam. Nabi Adam tak boleh tolong. Minta tolong Nabi Nuh. Nabi Nuh tak boleh tolong. Jumpa Nabi Ibrahim. Jumpa Nabi Musa. Jumpa Nabi Isa. Seorang Nabi pun tak mau tolong kita. Lah sekali jumpa Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, cepatkanlah hisab kami ya Rasulullah. Mintalah pada Allah. Nabi minta. Dan Allah perkenankan 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab. Adakah Nabi Muhammad ni bantah Allah? Biarlah hampa lama duduk di padang mahsyar, aku peduli apa aku? Tak. Kerana adanya rahmat daripada dia. Arsalna rahmatan tu. Walaupun Nabi Muhammad minta kurang daripada 50 pergi jadi 5, itu untuk kita. Tapi soalan dia, cuba tuan-tuan fikir tengok. Adakah Nabi Muhammad dia semayang 5 kali sehari semalam? Kalau Nabi minta kurang tinggal 5, Nabi semayang 5. Dah. Setiap waktu ada qabliyah, ada ba'diyah. Saat lagi dia semayang lepas subuh, isyraq, saat lagi dia duha. Duha Nabi bukan macam kita 2 rakaat. Tak, tuan-tuan. Saat lagi mai tengah malam semayang pula sampai bengkak kaki. Tak berapa lama baginda semayang, kita pun tak tahu. 1 rakaat, 2-3 surah. Dia tetap semayang banyak rakaat, dia tetap semayang lama. Yang tetap kita 5. Kita tu pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Jadi jangan kita kata Nabi Muhammad itu dia tak taat pada Allah sampai minta kurang. Dah, dia minta kurang tu sebab dia kasih pada kita. Sampai Nabi naik malu minta kurang. Cukuplah Nabi Musa, aku dah malu jumpa Allah dah. Hak 5 ni pun cukup dah. Sepatutnya bila dengar Isra' Mi'raj, kita rasa seronok, tuan-tuan. Nabi Muhammad sayang pada kita. Kita rasa bangga Allah sayang pada Nabi Muhammad. Permintaan Nabi Allah makbulkan demi kita. Habis itu Ustaz, takkan Allah tak tahu? Umat Nabi Muhammad ni tak larat nak buat 50. Pasal apa dia bagi juga 50? Takkan Allah tak tahu? Bagi terus je lah 5. Itulah nak menunjukkan, tuan-tuan, Allah Ta'ala ni maha pemurah. Minta lah apa-apa, aku bagi. Sebab tu kita dianjurkan berdoa. Itu baru satu benda. Nama dia Subhana. Belum lagi baca Allazi Asra. Asra dibawa berjalan. Asra ada orang bawa berjalan. Tuan-tuan yang saya muliakan, malam tadi saya forum di Ipoh. Habis forum pukul 10 lebih, saya naik kereta, saya pergi Kuala Lumpur. Saya ceramah dekat Menara Felda pagi tadi, pukul 9 pagi. Habis ceramah di Menara Felda, saya sembahyang Jumaat dekat Felda Gunung Besaut 1. Habis sembahyang Felda Gunung Besaut 1, saya pergi mesyuarat di Sungkai. Sebab saya nak buat cawangan Al-Barakah yang baru di Sungkai. Habis mesyuarat pukul 4.30 di Sungkai, saya mai duduk di Teluk Intan. Mai mandi apa semua siap. 7.35 saya sampai masjid, tuan-tuan. Sekarang pukul 9 malam saya ceramah. Lepas ni saya balik. Macam mana saya boleh sampai Ipoh, Kuala Lumpur, Sungkai, Besaut, Teluk Intan, Sungai Manik? Sebab saya naik kenderaan. Dengan izin Allah saya sampai. Macam mana Nabi Muhammad boleh sampai ke Masjid Al-Aqsa
Sebab ada kenderaan, dia bukan berjalan. Dia ada kenderaan, nama dia Buraq. Macam mana Nabi boleh sampai ke Sidratul Muntaha? Sebab dia ada tangga yang membawa dia. Jadi apa masalah Nabi Muhammad pergi ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dalam satu malam? Apa masalah? Jarak dia 1250 km. Sejam boleh sampai dah. Tuan-tuan naik jet, sejam boleh sampai sekarang. Kenapa tak percaya Nabi Muhammad naik Buraq, sedangkan kita percaya hari ni kita boleh terbang 1000 km dalam tempoh sejam? Tuan-tuan pergi ke Mekah 8000 km, 8 jam dah sampai. Maknanya 1000 km 1 jam. Itu naik kapal terbang besar. Kalau naik jet lagi laju. Naik jet pejuang lagi laju. Naik Concorde lagi laju. Orang percaya pula. Saya kapal terbang yang paling laju saya naik, tuan-tuan. Bila saya naik kapal terbang, ada beberapa kali saya naik kapal terbang, saya duduk dalam kokpit tempat pilot tu. Saya tak duduk di belakang, saya duduk dalam kokpit. Saya tengok cara mereka bawa, cara dreba, semua saya tengok. Berjam saya dalam tu. Pilot panggil saya, duduk dalam. Makan, minum dalam tu, berjam-jam kan. Ada benda pelik yang saya tengok. Apa dia? Bila berselisih kapal terbang. Dia kata, okey, Ustaz, kita akan selisih dengan kapal terbang. Ustaz tengok kan, dalam ni. Tu ada kapal terbang belah sana. Ustaz tengok Saya pun tengok. Bila tengok, okey Ustaz tengok. Ui, lajunya tuan-tuan. Yang kita duduk dalam tu nampak slow ya. Bila tengok betul-betul zap. Lajunya. Itu kapal terbang yang besar. 747, 777 besar. Tuan-tuan bayangkan jet pejuang. Saya ceramah dekat kem tentera udara. Saya tanya kat mereka, berapa minit daripada hampa duduk sini nak pergi ke KL, berapa minit? Lajunya. Ada sekali saya pergi ceramah, saya naik jet. Saya tak naik kapal terbang biasa, saya naik jet. Saya tanya dekat orang yang bawa saya naik jet pergi ceramah. Saya kata, Tuan beli jet ni pasal apa? 8 orang boleh naik. 8 orang, driver masalah. Dia kata, saya ada bisnes di Afrika. Jadi saya nak cepat, saya kena beli kapal terbang lah. Ni kapal terbang ni, saya pergi bisnes di Afrika apa semua, naik ni. Saya tanya dekat dia, boleh sampai ke kecil je ni? Sampai Ustaz, enjin besar. Badan kecil, enjin besar Ustaz. Dia lagi laju pada kapal terbang besar. Lagi, kenapa Datuk beli, saya tanya. Dia kata, kadang saya teringat nak sembahyang di Mekah hari Jumaat. Bila teringat nak sembahyang Jumaat di Mekah, saya pergi, habis-habis sembahyang, saya balik. La ilaha illallah. Kita nak sembahyang di Mekah ni sebulan, setahun cari duit. Nak pergi umrah. Dia ingat nak pergi, pagi ni pergi, habis sembahyang balik. Pagi tadi, kita jumpa dia dekat market, dekat tu, pasar tu. Arena Square. Assalamualaikum Datuk. Hai Datuk, biasalah saja makan. Lepas tu kita pun jalan, dia pun jalan. Petang jumpa balik. Hai Datuk, dari mana? Dari Mekah. Hang gila ke apa? Pagi tadi hang breakfast dengan aku, mai pukul 5 hang kata hang balik daripada Mekah. Gila ke apa? Dia tak gila bang, dia naik jet. Macam kita betul yang gila. Kena pergi KLIA, tunggu kapal terbang, pergi cok pasport, pop-pop. Tu nasib baik kapal terbang datang. Buatnya syarikat umrah tipu, langsung tak pergi. Takkan Nabi Muhammad nak kena cok pasport nak pergi ke langit? Yang tara dia, tuan-tuan, naik jet hanya sebab nak sembahyang di Mekah. Saya kata, Alhamdulillah, saya berdoa.
dapat rasa naik jet ni. Saya tanya harga dia berapa puluh juta. Orang kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan cakap orang kita ni miskin. Ada hak kaya orang tuan. Bisnes juta bilion. Saya pun dah duduk situ. Pramugari dia main. Datuk nak makan apa? Kita ada bihun, kita ada nasi lemak. Ambil ni dah lah. Okey. Nasi lemak okey lah. Dia pun letak atas meja. Elok saya nak makan. Datuk, kita dah nak sampai ya. Astaghfirullahalazim. Aku tak ada nak makan. Hang duk jamu pasal apa? Ustaz terbang dari mana? Daripada Ipoh, Kota Baru. Tak sampai setengah jam sampai. Naik, turun. Lah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang hak duk terbang ni, bukan kita, bukan Datuk tadi. Yang terbang ni Rasulullah. Dibawa oleh siapa? Buruk khas. Okey. Taknya susah. Semalam, saya daripada Ipoh pergi ke KL. Balik Ipoh. Ni malam ni balik Ipoh. Contoh. Waktu saya naik pada Ipoh tu pukul 10.30 malam. Elok saya tutup pintu. Rupanya ada semut seekor. Semut seekor. Dia pun ikut saya. Duduk kat depan dashboard tu dekat cermin. Duduk depan tengok. Dia tengok RNR tapah. Saya berhenti beli jambu batu. Lalu dekat Ulu Bernam tu, saya slow je. Pasal ada AES duk tembak orang. Lalu pula jumpa Sungai Buloh. Ada sate dia jual Sungai Buloh. Dia jambah, dia jantar. Akhirnya sampai dekat hotel dekat Ampang. Semut tengok. Lepas tu saya balik ni pun dia ikut sekali. Bila sampai saya pun turun, semut pun keluar. Masuk sarang dia. Jumpa balik isteri dia. Isteri dia tanya apa? Abang pergi mana? Aku pergi Kuala Lumpur. Bila? Malam. Ada? Ni baru balik. Abang ni gila ke apa? Abang tu semut nak pergi ke KL, hari ni balik, hari ni pergi, hari ni. Abang ni gila ke apa? Tak gila. Aku naik kereta Ustaz Kazim. Sekali dia tekan, jauh. 6 harakat jauh. Kalau betul abang pergi Kuala Lumpur, abang nampak apa? Aku nampak RNR tapak, dia beli jambu batu. Lepas tu dia singgah dekat kedai sate kat Sungai Buloh. Lepas tu balik pula, singgah Sungai Manik pula. Ni baru sampai. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi isteri semut, tuan-tuan percaya? Percaya, bukan semut berjalan. Dia dibawa berjalan. Itulah nama dia Asra. Nabi Muhammad dibawa berjalan. So, apa masalah? Kalau tuan-tuan berjalan kaki ke Mekah, Tobat Lahum, tak sampai tak? Sampai Ipoh, betah balik Gaut. Tapi kalau kita naik ke terbang, insya-Allah. Satu-satu dia baca. Laila. Ustaz, Laila tu nama orang. Dah, dalam ayat tu Laila minal Masjidil Haram. Dibawa Nabi Muhammad itu berjalan malam. Kenapa tak berjalan siang? Kenapa Isra' dan Mi'raj itu malam? Kenapa tak siang? Siang kan senang. Nampak jalan. Malam kan gelap Ustaz. Orang lintas tak nampak. Lembu lepak tengah jalan tak nampak. Kerbau lepak tak nampak. Kenapa malam? Ini dia yang saya kata tadi. Kalau nak belajar sirah Isra' dan Mi'raj, seminggu baru habis. Malam. Siang ni. Perjalanan Isra' Mi'raj ni, perjalanan mengenal Tuhan. Kalau kau nak kenal Tuhan, ada masa dia. Bila? Di keheningan malam, tafakur di kesyahduan. Sebab tu malam sangat rapat dengan kita.
Ada satu malam, kau hidupkan malam. Kau bangunkan malam. Kau hidupkan malam. Nama dia Qiyamul Lail. Malam. Dia jarang sebut Qiyamun Nahar. Jarang, tuan-tuan. Dia sebut Qiyamul Lail. Ada satu malam, nama dia apa? Lailatul Qadar. Ada satu malam, nama dia Nuzul Quran. Ada satu malam, nama dia peristiwa hijrah, berlaku pada malam. Nabi Muhammad menghadap Allah malam. Nabi Musa menghadap Allah di Bukit Tursina malam. Untuk dapat wahyu malam. Cuba tonton tengok. Berapa banyak perkara, berapa banyak peristiwa yang berlaku melibatkan malam. Kalau hang nak ibadat, hang nak mengenal Allah, nak mendekatkan diri pada Allah, waktu yang paling hebat ialah malam. Bangun, wahai yang berselimut. Bangun, wahai yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muddassir. Bangun. Pergi hidupkan kamu. Qumil lail. Bangun, hidupkan malam. Tuan-tuan yang saya hormati. Ni kita tak lama lagi datang bulan Ramadan. Bulan untuk dihidupkan malam-malam di dalam dia. Dengan tarawih, dengan qiyam, dengan sahur. Sekarang kita dah dilatih dalam bulan Rejab. Hidupkan malam. Dan sekarang dah buat kempen dah. Alhamdulillah. Semayang subuh macam semayang Jumaat. Alhamdulillah. Syukur. Bila subuh macam Jumaat, dia bangun ke bawah. Kalau kita buat kempen, subuh macam semayang Jumaat. Agak-agak yang nak semayang subuh tu bangun ke bawah. 6.30. 6.30 pakai tak ada lah, lepas. Komand-komand dia bangun pukul 3. Masjid ni kalau kita buat kempen subuh macam Jumaat, 3 pagi orang ramai. Apa dia buat 3 pagi? Semayang, tidur, lepak, main TikTok, main lato-lato, semuanya ada. 3:30 pagi dah bergerak dah daripada rumah. Dia dah mandi, dia dah buat tahajud, dia bawa isteri dia, dia bawa mak dia main. Duduk dalam masjid, mak dia apa buat? Semayang. Dia apa buat? Semayang. Sampai subuh. Sebab tu tuan-tuan, semayang subuh, dia sangat rapat dengan Qiyamul Lail. Semayang subuh, dia sangat rapat dengan sahur. Hang tak boleh bangun tahajud, hang akan bangun sahur. InsyaAllah. Yang tak pernah tahajud pun, bila sebut sahur, bangun dia. Yang jarang semayang subuh pun, bila mak dia kejut, sahur! Satu kampung bangun. Sahur! Mak. Nama apa tu? Peri-peri nama kan. Jadi tuan-tuan, dekatnya malam dengan mendekatkan diri pada Allah. Sampai Nabi sebut di pertengahan malam, di penghujung malam, Allah cari siapa dia yang nak taubat, aku nak ampunkan. Allah tengok siapa dia yang bangun semayang malam, siapa dia yang nak minta, aku nak bagi dekat dia apa yang dia minta. Sayang tuan-tuan, kalau kita bangun pagi-pagi waktu malam, hanya bangun nak kencing, dia sambung tidur balik. Sayang, terbangun pukul 4 pagi. Bunyi orang melompat kot bumbung. Abang, bangun abang. Tu bumbung tu. Suluh, tak ada apa pun, musang tu. Tidur balik. Sayang, pukul 4 pagi, bunyi orang ketuk pintu. Pop, 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 pop. Tok, 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 tok. Abang, ketukan misteri. Duduk-dua, duduk atas katil jaga. Jangan buka abang, hantu bang. 15 kali dia ketuk, tak ada. Tidur balik leha. Dia dah pergi sama orang lain pula. Sayang tuan-tuan. Ada orang yang Allah bangunkan untuk dia bangun malam. Allah bagi dia penyakit kencing manis. Asyik kencing tengah malam. Tapi sayang, dia tak sambung lepas kencing tu. Dia bersihkan diri dia untuk solat. Ada orang yang dah jadi tua.
Pukul 4 pagi dia mesti bangun. Akhirnya duduk menung macam ni. Hei, susah nak tidur betul lah sekarang. Sayang dia tak sembahyang. Ada orang yang tengah malam tak boleh tidur, mengenangkan masalah anak. Ya Allah, anak aku lah. Ya Allah, anak aku. Abang tidurlah, abang. Nak tidur apa? Anak kita tu. Laki bini tak tidur. Lalah main TikTok. Sayang, tuan-tuan. Allah dia bagi peluang untuk kita sembahyang malam ni, tuan-tuan, macam-macam. Supaya kau mendekatkan diri pada Allah. Sebab itu Nabi Muhammad dibawa dalam peristiwa Isra' pada waktu malam. Kerana waktu itulah banyak peristiwa yang berlaku pada waktu malam. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita baru belajar Laila malam. Belum belajar minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna. Tak habis. Masa dah tamat, tuan-tuan. Bila Ustaz nak sambung pula? Inilah kali pertama saya datang masjid, tuan-tuan. Saya dah ceramah 34 tahun. Inilah kali pertama datang. Jadi kalau nak sambung lagi, 34 tahun daripada sekarang. Kita sambung lagi. Apa cerita Isra' dan Mi'raj? Ni belum cerita lagi Masjidil Haram tu apa? Al-Aqsa tu apa? Kenapa Al-Aqsa? Kenapa tak pergi masjid lain? Apa yang pentingnya Aqsa pada kita? Ya hari ni Yahudi duk pegang lah apa semua. Apa yang pentingnya, tuan-tuan? Sampai ada orang tanya pada saya. Ni liberal ni. Ni liberal yang saya kata bahaya ni. Ustaz, doa untuk orang Filistin, doa untuk Al-Aqsa, Al-Quds. Satu dunia ada doa, Ustaz? Ya. Semua orang berdoa kunut nazilah ada, Ustaz? Ya. Sembahyang hajat dah, Ustaz? Ya. Sejak bila, Ustaz? 75 tahun. Kita duk baca Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri sampai buat lagu. Kunut nazilah tu sampai buat lagu. Budak sekolah rendah hafal lagu tu. Soalan saya pada Ustaz. Islam agama yang benar? Ya. Allah Maha benar? Ya. Kenapa Allah tak tolong orang Palestin? Yang doa Imam Masjidil Haram, yang doa Imam Masjid Amjad, yang doa Tok Guru semua. Pasal apa Tuhan tak bagi menang? Tiap-tiap tahun mati saja orang Palestin. Kalau ustaz boleh jawab, saya kata abang duduk sini elok, mesti terang kat abang. Macam ni abang. Saya pun terang kat dia. Apa yang saya terang kat dia? 34 tahun daripada sekarang. Saya akan bagi tahu apa yang saya terang pada dia. Wallahu a'lam. Terima kasih pada jawatan kuasa masjid. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih pada semua yang hadir. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.